Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina azzaruhu wa nasaruhu wa ala ad-da'ina bi da'watihi wal 'amilina bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah taala memberikan keizinannya kepada kita. Allah taala bagi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita boleh mari ke rumah Allah taala pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita membaca buku Tazkirah Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz dengan tajuk penyakit rohani yang menimbulkan malapetaka. Penyakit rohani yang menimbulkan malapetaka. Mari sama-sama kita dengar apa peringatan daripada almarhum untuk sama-sama kita buat muhasabah kepada diri kita. Kata pengarang, rawatan terhadap pelbagai penyakit termasuk penyakit moden yang muncul di abad ini menjadi agenda utama dalam dunia perubatan. Seluruh dunia berganding bahu mewujudkan institusi kesihatan di bawah kelolaan bangsa-bangsa bersatu bagi memerangi penyakit berkenaan, terutama bagi mengatasi kemunculan penyakit AIDS yang belum ditemui penawarnya. Ini kita ada, kalau kita baca mungkin terbelakang sikit, sebab mungkin masa zaman almarhum menulis ni timbul penyakit AIDS, tak timbul lagi penyakit COVID macam kita ni. Andai kata berlaku pada waktu beliau ada tu penyakit AIDS, penyakit COVID, barangkali dibagi contoh penyakit COVID. Wallahu alam, cuma sebagai contoh kepada kita. Sebaliknya, dunia belum membuka mata untuk mewujudkan institusi rawatan bagi penyakit yang lebih dahsyat. Ada penyakit yang lebih dahsyat. Kita sebut penyakit jasmani, penyakit kecimani, darah tinggi, gout, batu karang, buah pinggang, kanser. Kalau sebut kanser gout memang kritikal lah. Ada orang yang sihat-sihat tiba-tiba mai rasa apa sedap tubuh, gicet tiba-tiba mari kanser tahap 4 dah. Tak ada apa-apa tanda. Allah Ta'ala uji dia ketika itu. Dan kita ingat ujian dalam bentuk kesihatan ini, ujian dalam bentuk penyakit ini sebenarnya suatu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Raba'atul Adawiyah, seorang ahli sufi, dia perempuan. Yang mana beliau ni bagi dia seorang ahli sufi ni, bagi dia kalaulah tak ada penyakit tu, dia merasakan bahawa Allah Ta'ala ni dok sayang kepada dia.
dan dia amat-amat nak kepada adanya tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada diri dia, iaitu datangnya penyakit. Oh, hebat. Sebab bagi dia, bila mana dia menghadapi atau menghidapi penyakit, mari sakit, dia rasa bahawa Allah Ta'ala rindu dan kasih kepadanya. Kalau sihat seumur tidak ada penyakit, dia merasakan Allah Ta'ala dah rindu dah kepada dia. Kita tak ambuh penyakit, kan? Tapi tengok bagaimana dia sufi. Dia menyedari bahawa setiap sakit itu mendatangkan kelebihan kepada orang yang menanggung sakit. Kata Nabi, andai kata seseorang tu ditusuk dengan duri ataupun lebih ringan daripada tu, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya dan Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan tusukan duri ataupun lebih ringan daripada itu, ataupun dengan pelbagai kesusahan yang lain, dalam hadis yang lain, maka kesusahan tadi, kesakitan tadi, keperitan itu merupakan tanda kasih sayang Allah, dan Allah Ta'ala akan angkat darjat dia, dan Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya. Oh, tuan-tuan, ini Allah Ta'ala beri kepada orang yang hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata pengarang, ada lagi penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit-penyakit yang kita sebut tadi. Apa dia? Iaitu penyakit rohani yang mencetuskan sifat-sifat mazmumah. Penyakit rohani inilah yang menyebabkan timbulnya sifat-sifat hak tak baik, sifat-sifat yang terkeji, yang kita sebut sifat mazmumah. Hadak molek itu berpunca daripada adanya penyakit rohani. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut penyakit rohani ini merupakan salah satu penyakit yang dihadapi oleh manusia walaupun ia tidak mempunyai tanda secara zahir. Ia melibatkan emosi, perasaan dan tekanan jiwa dan roh manusia. Kalau kita sebut dalam istilah bahasa Melayu kita juga, penyakit rohani ini seperti penyakit hati. Penyakit rohani ini penyakit hati. Sakit hati, keras hati, hati batu dan seumpamanya. Ada kaitan dengan hati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah bagaimana orang munafik, dan Allah Ta'ala cerita bagaimana hati orang munafik. Apa penyakit yang ada dalam hati orang munafik ini, sehingga Allah Ta'ala balas mereka dengan azab yang begitu pedih di hari akhirat, kesan daripada perbuatan mereka sendiri. Kita baca surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Dalam hati mereka, itu adalah hati golongan munafik itu, terdapat penyakit. Apa penyakit itu? Penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab, seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta, yakni dan mendustakan kebenaran. Ayat Quran menceritakan bagaimana hati yang dihinggapi penyakit, barahnya, beratnya, sehingga membawa kepada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Akhirnya sifat tersebut menjadi modal ataupun menjadi penyebab mereka diazab di hari akhirat. Sebab orang munafik ni orang yang berlawanan dengan Nabi SAW. Dalam hati mereka ada penyakit syak dan hasad dengki. Mereka rasa ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ditambah pula dengan perasaan hasad dengki yang begitu tinggi kepada Rasulullah SAW. Tak suka Nabi dengan kerja dakwah Islam ini. Maka mereka merancang macam-macam perancangan jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
sehingga membawa kepada berlakunya kezaliman demi kezaliman kepada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Puncanya daripada hati mereka yang kotor, hati mereka yang ada penyakit. Dan berkekalanlah keadaan mereka itu sehingga mereka mati, dan Allah Ta'ala sediakan mereka dengan azab yang begitu pedih, akibat daripada pendustaan mereka sendiri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat Quran mengajar kepada kita kena jaga diri kita. Jaga diri kita daripada dihinggapi dengan penyakit rohani. Namun begitu kita kena ingat, semua orang ni ada risiko untuk menghidapi penyakit rohani. Sebab mastermind dia ialah syaitan. Mastermind ialah syaitan. Syaitan yang akan sentiasa setiap saat 24 jam sehari semalam akan eret manusia ni, supaya hidup mereka tidak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tetapi hidup manusia mereka nak hidup cara hidup mereka, hidup syaitan, yang boleh mereka eret masuk dalam api neraka, diseksa bersama di hari akhirat. Wal'iyadzubillah. Sebab tu penyakit rohani ni tak kira orang, sama ada orang tu biasa ke ataupun orang tu luar biasa, orang tu orang macam kita ke ataupun orang tu taraf yang tinggi-tinggi, di kalangan golongan yang ada ilmuan yang tinggi, golongan yang ada jawatan yang tinggi, golongan yang ada kekayaan, ataupun orang yang miskin, orang yang biasa, orang yang iman tipis pun masing-masing akan menghadapi risiko penyakit rohani ini. Dan kalau ada penyakit ini, maka dia akan membarah sehingga timbulnya sifat-sifat mazmumah. Orang ada penyakit mazmumah, nipu, fitnah, mengadu domba, nak balah dengan orang, muka masang sokmo, hati kerah. Sebab kerana berpunca daripada hati mereka. Hati yang tidak ada takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang takut pada Allah, insya-Allah selamat. Hati yang takut pada Allah, insya-Allah terselamat daripada penyakit-penyakit rohani. Itu dahsyatnya penyakit rohani. Katanya lagi, pesakit rohani mungkin jumlahnya lebih besar jika dibanding dengan pesakit-pesakit yang sudah terlantar di wak-wak rumah sakit di seluruh dunia. Hak sakit di telatar tu ialah tu penyakit jasmani. Tapi penyakit rohani ni jumlahnya lebih besar lagi. Sebab apa? Kerana ia akan hinggap pada semua orang kalau orang tu tidak ada kekuatan, tidak ada benteng. Kan? Orang yang lemah iman, apatah lagi, kan? Hati yang tidak diubat dengan ilmu, hati yang tidak diubat dengan rasa takut ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih mudahlah terheret mengikut godaan syaitan. Hati yang kerah, siapa nak semayang malah, nak ngaji malah, berpunya hati yang kerah, nyakit hati tu, kan? Rasa deki ke orang. Siapa dok pergi semayang bang kasut, apa dok pergi surah tu, aku dok nak pergi orang tu sekarang, ada dia aku dok pergi, kalau tak ada dia dah pergi. Dia amal ibadat kerana orang, bukan kerana Allah Ta'ala, kan? Hati perasaan dia tu, setan cocok berjaya setan. Ada tinggal surah, tinggal masjid tempat belajar dengar, kan? Ni kita sesama kita pun diuji, kan? Bila mana perasaan hodok molek, bagi perasaan nak menunjuk, boleh menyebabkan renggang ukhuwah Islamiah sesama kita. Dan saya tak akan cocok. Saya akan cocok ke mana-mana pun. Hak tarahnya iman kuat, kau besar lagi. Pangkat setan hak macam cocok kita. Hak lemah macam kita ni makali tarah bawah aja. Hakikatnya setan akan usaha untuk musnahkan apa saja kebaikan yang ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni bahaya tuan-tuan. Berantakan rumah tangga, berantakan hubungan silaturahmi adik-beradik, anak-beranak, berpunca daripada penyakit rohani. Tak puas hati dengan orang, tak puas hati dengan bagi barang pusaka,
Sepatah baloh adik-beradik, bukan orang lain. Saudara baloh. Okey, masalah hati, penyakit rohani yang hinggap pada hati ni. Dengan kawan-kawan, dengan saing pejabat, dengan jiran tetangga siapa dok tegur siapa. Padahal pisah dengan sedindingnya dok tegur siapa. Kerana deki, iri hati dan seumpama. Oh, bahaya tuan-tuan. Kan? Bahaya keadaan seumpama itu menyebabkan kita jauh dengan agama. Kalau jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kita jadi malah dok seronok dengan agama, nak dengar pun dok leh lama-lama. Kan? Nak semayang lama-lama pun dok boleh. Nak buka Quran dengan buka handset pagi-pagi, buka handset dulu, baca WhatsApp dulu. Kan? Baca WhatsApp boleh tak sedar sejam 2 jam. Nak TikTok Allah. Tapi kalau ngaji Quran, baca 2-3 ayat, nguak lalu kita. Kan? Kata orang lain saya, Allah, nak baca Quran ya Allah. Mari. Tadi tak ada benda. Tadi segor mego tengok TV, segor mego. Baca WhatsApp segor mego, tak ada benda cakap dengan segor mego. Pergi minum air kedai dok ngatuk sikit abu, sedap pula. Nak balik dah. Oh, tanya pula nak balik dah. Sekejap kan. Orang nguak orang merah mata-mata, dia tak balik lagi. Siapa dah nguak menapa kerah ngak mata, baca Quran. Buka Quran dah baca. Lembek selalu. Oh, jangan. Kan? Wak setan kacau kita. Allah. Kan? Dia ganggang kita, penyakit kita. Penyakit lemu hati kita yang kerah, menyebabkan membawa kepada masalah, terutamanya ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah kita berada dalam keadaan itu, rasa malah nak semayang, malah nak mengaji Quran, malah nak pergi dengar, malah nak senyum kat orang, malah nak cakap-cakap sayang, malah nak tegur sama. Hati-hatilah tuan-tuan. Kita sudah dihinggapi penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit yang berada di hospital-hospital. Sebab penyakit ni dia tidak berhenti dengan kematian. Orang yang kecil manis, orang yang darah tinggi, sakit-sakit dia, kemuncuk dia sama ada baik ataupun mati. Kan? Mati habis ya. Tapi orang yang ada nyakit hati, nyakit rohani ni tuan-tuan, dia dah habis dengan kematian dia dah habis. Bahkan di soal jawab pula di hari akhirat. Waktulah. Dia heret bawa di hari akhirat di atas dunia ni sebab penyakit hati tadi. Waktulah yang membimbangkan kita. Sebab tu kita kena hati-hati. Dia kata lagi, derita yang ditanggung oleh para pesakit jasmani sekalipun mereka mengidap penyakit yang berbahaya, namun kemuncaknya sama ada sembuh atau kematian. Berat bagaimana pun sakit dia, kemuncaknya sama ada dia sembuh ataupun dia mati. Bila mati habis cimani. Bila mati habis, sakit perut ke apa habis, hilang belaka bila mati. Sedangkan risiko yang ditanggung oleh pesakit rohani adalah lebih dahsyat. Kuman atau virus itu akan merosokkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tarah dari mana pun. Walaupun dia tarah tok guru, walaupun dia tarah tok imam, tok bila, dia orang alim masjid, orang ahli surau sekalipun, tapi bila mana kena dengan penyakit rohani, jam. Habis. Bukan setakat harta dunia, sampai di hari akhirat. Sebab itu Nabi pernah cerita berkenaan 3 golongan yang pada kita dengar cerita mereka ni, tak ada orang lah yang lebih hebat. Tapi last sekali bila di hari akhirat, tempat yang paling layak bagi mereka ialah api neraka. Allah. Tuan-tuan, kita boleh tengok kisah yang Nabi cerita. Panjang ni saya ambil terjemahannya sahaja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia pertama diadili pada hari kiamat ialah lelaki yang mati syahid. Lalu dia dibawa dan diperkenalkan nikmatnya. Allah Ta'ala kata, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku berjuang
sehingga aku mati syahid. Orang yang berjuang dalam medan perang bukan barang-barang tuan-tuan. Nak boleh daftar diri masuk dalam medan perang jadi ahli perang tupung. Bukan mudah. Andai kata negara kita wal'iyadzubillah lah tuan-tuan, tiba-tiba arahan daripada kerajaan semua orang lelaki keluar jadi ahli perang belaka. Tulis nama siap-siap. Tulis wasiat siap-siap. Rasa-rasanya ada dok tumbol lagi. Gambar tumbol lagi ya kan? Bayangkan kalau sesuatu seumpama tu, iman dok kuat pula. Kan? Bukan mudah. Tapi hak ni Nabi cerita mereka yang sudah melepasi ujian-ujian tadi, ujian perang, duduk dalam suasana perang, bahkan mati dalam medan perang. Sehingga dia kata, aku berjuang sehingga aku mati syahid. Bukan mati biasa-biasa, mati syahid. Allah Ta'ala berkata, engkau tipu, tetapi engkau berjuang kerana supaya engkau disebut sebagai seorang yang berani, dan perkara itu telah disebut. Allah Ta'ala lebih tahu isi hati manusia. Allah Ta'ala lebih tahu isi hati kita tuan-tuan. Sama ada betul-betul kita berjuang ataupun tidak. Orang lelaki ni luaran kalau kita tengok, hebatlah dia, dan disebut-sebut nama dia, nama dia hebat, mati syahid syurga lah bagi dia. Atas dunia bakal dia orang sebut lagu tu, tapi di hari akhirat rupa-rupanya lain pula berlaku. Allah Ta'ala lebih tahu rupa-rupanya dia berjuang bukan kerana agama Allah, bukan kerana Allah, tetapi berjuang kerana nak nama. Orang sebut nama dia ni orang yang berani sehingga masuk dalam medan perang, mati dalam perjuangan. Apa Allah Ta'ala buat? Kemudian diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Bukan barang tuan-tuan. Seorang pejuang untuk menegakkan Islam, tetapi hatinya ada penyakit menyebabkan dia rosak amal ibadah dia, tidak diterima. Kemudian diadili pula oleh Allah Ta'ala orang yang mempelajari ilmu serta mengajar. Bukan setakat dia ada ilmu, bahkan dia boleh mengajar pula, dan dia boleh membaca Al-Quran. Orang itu dibawa dan diperkenalkan nikmatnya. Allah berkata, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajar dan membaca Al-Quran keranamu. Dia kata, aku ni belajar, ilmu aku ada dan aku ajar pula pada orang lain. Bahkan aku boleh baca Al-Quran. Makna orang yang ada kemahiran membaca Al-Quran. Mana orang bukan bagang lah, ustaz, tok guru. Bukan bagang. Tok guru, orang ada ilmu. Kita bila sebut tok guru, hebatlah. Mulialah tok guru ni kalau mati ramai anak murid. Sekali mengajar berderuh orang. Habis negeri, habis tepat. Kalau jadi mengajar habis orang pergi pakai ikut, pakai dengar. Kalau disebut luaran tu, hebat. Mulianya seorang yang menjadi guru, menyampaikan ilmu. Lalu Allah Ta'ala balas kepada dia. Allah Ta'ala kata apa? Engkau tipu. Allah Ta'ala balas sekali mudahnya, engkau tipu. Dia kata, aku ni seorang yang belajar, aku mengajar pada orang, aku boleh mengajar Al-Quran. Kata Allah, kamu tipu, tetapi sebenarnya engkau belajar supaya engkau disebut sebagai orang alim. Allah. Ni kena hati-hati. Batulah tak kira siapa, masing-masing ada risiko mempunyai penyakit rohani. Orang alim secara orang alim, setan main kacau juga. Ilmu banyak, dia cetak. Tak ada lah orang paling hebat bak ilmu ni, bak cakap, bak ceramah, bak kuliah mu lah. Mu tengok amal mana tu, penuh orang. Hebat lama habis. Bila terikut dengan setan habis. Dia rasa hebat dengan apa yang dia ada, disebut-sebut namanya. Dan engkau baca Al-Quran supaya disebut sebagai qari. Kamu baca Quran supaya orang sebut qari. Qari maknanya orang yang mahir dengan Al-Quran. Istilah qari itu maknanya orang yang mahir dengan Al-Quran, membacanya, tajwidnya, dari segi tajwid dan seumpamanya lah, yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, mahir.
Bukanlah kamu belajar Quran tu melainkan kamu nak disebut namamu sebagai orang yang qari, orang yang mahir. Perkara itu telah disebut, lalu lelaki itu diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Allah. Bukan mudah tuan-tuan. Siapa? Tok Guru pun dihumbang dalam api neraka dengan sebab penyakit rohani. Betul lah, kita kena jaga-jaga kita ni tuan-tuan. Setiap apa yang kita buat mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah, saya mengajar dan tuan mendengar ni, biarlah kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Taala lindungi kita daripada penyakit-penyakit rohani ni yang boleh merosakkan amal ibadat kita sehingga di hari akhirat tak ada benda terbang sebab apa? Dengan penyakit rohani tadi yang merosakkan amal ibadat kita. Wal a'yazubillah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kemudian diadili pula lelaki yang diberikan kemewahan dan kekayaan yang melimpah ruah. Orang ketiga ni pula ialah orang yang kaya tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki yang melimpah ruah, harta yang banyak, mewah dia. Dia dibawa dan diperkenalkan nikmatnya dan dia mengenalinya. Allah Ta'ala berkata, apakah yang engkau buat kepadanya? Lelaki itu menjawab, tidak pernah aku tinggalkan derma pada jalan yang engkau suka untuk didermakan, melainkan aku menderma pada jalan itu kerana-Mu. Tuan-tuan, tiga-tiga ayat, tiga cerita tadi, masing-masing Allah Ta'ala tanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Maka begitulah juga dengan kita. Setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita akan ditanya balik oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Kok mana kita guna nikmat tadi? Kita guna nikmat untuk taat ataupun kita guna nikmat untuk lawan Allah Subhanahu wa taala atau maksiat? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang boleh terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tak apa, orang lain tak tahu, aku seorang je tahu. Orang lain tengok lain orang tahu bahawa aku ni bagus. Bahawa aku ni bagus juruh. Orang dengar ustazah juruh, tak kena dengar ke. Kan? Nak dengar tu. Bagus dia ni ramah kenal senyum. Nak dengar tu. Maka disoal jawab di hari akhirat. Nikmat apa yang kita dapat? Akan disoal jawab di hari akhirat dan Allah akan tanya, apa yang kamu buat? Maka lelaki kaya tadi Allah Ta'ala bagi nikmat dengan harta. Maka jawab lelaki ni, tidak pernah aku tinggalkan derma pada jalan engkau suka untuk didermakan, melainkan aku menderma pada jalan itu kerana-Mu. Oh, hebat. Maknanya dia ni bukannya orang yang kedekut, orang yang pemurah, pitih banyak, belana harta benda dia. Tetapi harta benda tadi tidak dibuat koseh, tak ada buat nak mewah-mewah, nak ngangaru pupoi-pupoi tak. Sebaliknya harta yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia guna untuk agama Allah. Hebat. Betul ni ya jalannya. Lalu Allah Ta'ala berkata, engkau tipu, tetapi sebenarnya engkau buat perkara itu supaya disebut sebagai seorang yang pemurah. Perkara itu telah disebut. Allah Ta'ala tahu rupa-rupa dia ni nipu saja. Dia derma banyak, dia fisabilillah. Kalau sebut derma sumbangan ni walaupun orang lain tak tahu, tapi hati dia buat tu kerana nak suruh orang panggil, kenal dia orang yang cukup-cukup pemurah. Sebut nama Haji tu, bagus Haji tu. Lambat dengar sumbangan dia paling deras sekali. Kalau pergi kedai-kedai tak boleh nak, kalau kedai ada dia kau tak ada kau orang pada dia je. Baru orang saya dah orang bayar dah, mana tu bayar. Kalau ada dia je orang bayar, dia belanja belaka. Mama pemurah dak kedekut, dak sayang seng dia ni. Mau ada masalah lagi jumpa dia minta bayar. Luar orang zahiriyah, orang tengok memang bagus, orang yang baik, dia sayang sungguh kepada piti sebab suka bantu orang. Tapi rupa-rupanya dalam hati dia ada penyakit rohani yang menggagalkan dirinya diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat gagal begitu saja, bahkan Allah Taala kata heret
wajah dia ni dan dihumbang ke dalam api neraka. Allah tuan-tuan. Tiga-tiga tokoh yang kita sebut ni, yang Nabi cerita ni, semuanya orang yang hebat-hebat. Dari segi amalan mereka hebat-hebat, tetapi akhirnya kecundang di hari akhirat dengan sebab masalah tadi. Masalah tergoda dengan syaitan, rasa dia hebat, rasa dia nak tunjuk kepada orang, akhirnya musnah amalannya. Ini masalah disebut penyakit riak, salah satu daripada penyakit hati. Tuan-tuan, kita boleh belajar cukup penting diri kita untuk elok diri kita daripada ada perasaan riak. Riak maknanya nak menunjuk kepada orang. Riak nak menunjuk kepada orang supaya orang tahu bahawa dia dibuat sesuatu. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Kita minta jauhlah ya Allah. Kadang-kadang percakapan kita, kadang-kadang tak lalu percakapan kita dari perbuatan kita macam nak menunjuk. Wal'iyazubillah. Kita minta, kita buat biarlah kerana Allah Ta'ala. Sebab bila mana amalan yang hanya ikhlas saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah banyaklah kita minta pengampunan daripada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk kita terus mengaji dan terus mengaji tentang menambah ilmu. Sebab kita bila nak bertaubat, syarat taubat mesti dengan adanya ilmu. Kita nak menyesali perbuatan kita mesti dengan adanya ilmu. Oh, balaganya aku pupus lama ni semayang aku tak betul punya ni, contoh. Maka bagaimana nak bertaubat? Kena betulkan semayang. Dan bagaimana nak betulkan semayang? Kena ada ilmu pasal semayang yang sahih. Maka kena belajar. Kena belajar fardu ain. Walaupun orang kata fardu ain zaman bila kau, zaman sekolah rendah fardu ain lah, besar fardu ain lagi, biar. Itulah yang akan menjadi sebab kepada penerimaan amalan kita di sisi Allah. Sebab bila kita ada ilmu, maka betul amalan kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rasa malu menuntut ilmu ni. Sebab menuntut ilmu ni tidak bersudahan, melainkan kita sudah dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rasa bimbang, kita rasa hebat sangat dah. Tu kan kita rasa bimbang. Kita rasa banyak dah ilmu. Oh, dia ni ustaz ni, keluaran Mesir ni, keluaran Jordan ni, bersyariah Yaman ni. Kita sejak duduk dah. Sebab nama kita tu, ataupun tempat kita belajar. Jangan. Kita biasa dengar dah ustaz-ustaz kita sebut, lagi belajar, lagi kau rasa bodoh je kita. Lagi belajar, lagi banyak benda kita jahil pun. Sungguh tuan-tuan. Jangan. Saya nak mengajar ni tuan-tuan, kalau mikir kata hak tula je kita sebut. Allah nak cakap dia lagi. Tapi tak ada arah lah. Itulah kemampuan hak kita ada saja. Buatlah sekadar kemampuan kita. Maknanya kita ni lemahnya ilmu. Kena banyak masa lagi untuk kita menuntut ilmu, banyak lagi kita untuk belajar. Untuk koreksi diri kita, yang penting supaya amal ibadat kita tu betul. Katanya lagi, memusnahkan keikhlasan beramal. Macam tadi. Bila ada penyakit rohani, musnah keikhlasan beramal. Bila musnah ikhlas dalam beramal, maka amal tidak diguna. Maka amal tadi tidak diterima. Walaupun pakat setara mana pun manusia tu, tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok dah ramai nak murid dapat ilmu. Allah Ta'ala tengok dah banyak mana beribu berjuta pitih dia bangunan kelah pusat-pusat pengajar. Dah tengok tu dah, tengok dah. Kurang berminat melakukan kebajikan, sebaliknya lazat melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Penyakit rohani ni. Bila ada penyakit hati tadi tuan-tuan, tak berminat untuk buat kebaikan. Tak berminat dah. Orang panggil ajak program-program agama, dengar-dengar, tak rasa nak pergi. Tapi kalau ajak meeting projek, dah cerah mata. Pukul apa? Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, jalan, proceed. Pukul 3 pagi, jalan. Yang penting masyuk, dia kata. 100,000, 200,000. Cerah mata. Segar lalu. Tak tidur 2-3 hari pun tak apa. Jadi gagah. Sebab nampak tu habuan dunia ni. Tapi bila orang ajak pergi benda-benda agama, ajak benda-benda kebaikan, program-program misi-misi banjir untuk kebajikan, Pak jalan sibuk. Dan bila dah sibuk, sibuk sok mula ni, mula pula. Pamula. Tak rasa nak untuk buat benda kebaikan.
Tak rasa nak untuk buat kebaikan, bahkan serabut pula. Allah Ta'ala tak nak pahala kepada kita mudah sangat. Kadang-kadang kita diuji pun dengan mudah saja, tapi kita dok lulu juga. Kita tengah makan-makan, kucing main nepe-nepe, minta makanan. Iau. Pada waktu tu kita mikir dah serabut kucing nak makan tak boleh, panggil orang ni kita kena ni, ampak kucing ni, ni kucing banyak padahal sebenarnya itulah jalan Allah Ta'ala nak beri pahala kita melalui kucing. Kucing bukan kita nak belanja semeja, bukan nak belanja air openg sebelah gitu, tak. Sekadar dia lah, seekor ikan apa yang 3 ya, 4 ya. Kita dengan 4 ya saja bantu kucing. Yang kelaparan Allah banyak mana Allah Ta'ala ringankan kita pula di hari akhirat. Pahala banyak mana Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi kita pasal kita lemahnya, kita tak ada rasa nak buat kebajikan. Bapak, puncanya daripada penyakit hati yang kita ada. Hak kita dah sedar kali. Dah sedar. Itu penyakit hati pun. Rasa takut dengan kucing. Dan seumpamanya lah. Lazat pula melakukan kejahatan dan juga maksiat. Bila buat maksiat jadi lazat, jadi galik. Tuan-tuan ni bahaya sangat ni tuan-tuan ni. Aset bertangan, ada tangan kita ni cukup bahaya. Hari ni dok bertapih dah. Dok bertapih dah hari ni. Apa nak tengok boleh belaka. Bahaya tuan-tuan. Tak kira siapa lah, Tok Haji, Tok Ajah ke, bila ngadak ni habis. Allah, berat tuan-tuan. Ujian sungguh. Jangan selazat seronok. Galik tengok benda-benda berhibur ni. Galik tengok benda-benda yang suka-suka ni. Galik. Habis kita. Sebab apa? Rupanya itu merupakan petanda adanya penyakit rohani dalam diri kita. Lazat untuk melakukan maksiat, lazat untuk berpoya-poya, lazat untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tu. Akibatnya ia akan menanggung derita azab yang berpanjangan di dalam neraka. Kalaulah penyakit rohani tak berhenti dengan sebab macam penyakit jasmani juga, kecing manis terhenti dengan sebab mati, darah tinggi habis dengan sebab mati. Kalaulah penyakit rohani begitu juga, alhamdulillah tak ada benda, kita relax. Tapi masalahnya bila ada penyakit rohani tak berhenti dengan sebab matinya kita. Bahkan ada proses lain pula di hari akhirat. Ya Allah Ta'ala balas balik dengan apa yang kita buat di atas dunia. Allah Ta'ala, hak ni lah kita kena rasa bimbang. Tak selesai. Kata mengarang lagi, nama-nama bagi penyakit rohani tidaklah sebanyak nama penyakit jasmani. Namun ia lebih sukar diubati kerana tiada peralatan canggih sebagaimana peralatan untuk merawat penyakit jasmani yang mampu untuk mengesan penyakit rohani itu. Selain itu sukar pula untuk mendapatkan pakar yang mampu merawatnya. Jika ada jenis penyakit jasmani yang boleh menular seperti menularnya virus HIV dan lain-lain kuman berbahaya. Tetapi penyakit rohani bukan saja menular, malah boleh menghancurkan kerukunan rumah tangga, mengkocak kedamaian masyarakat, serta menghuru-harakan negara jika ia dihidapi oleh ketua keluarga, pemimpin masyarakat dan terutamanya para pemimpin negara. Ni tuan-tuan. Baru ni saya tengok ada dalam YouTube ke TikTok ke apa orang kata. Seorang ibu menangis apabila rumahnya, dapurnya, tandasnya hancur. Hancur tuan-tuan. Kena katok habis. Habis rotok, patah riuk. Gobok-gobok. Puncanya apa? Puncanya apabila dia sekat anak dia umur 15 tahun daripada main handset. Sekat anak main handset umur 15 tahun. Makanya anak dia main handset berat sangat. Terlalu main handset. Bila mana dia rapah untuk main handset, tengok apa yang berlaku. Acur. Allah tuan-tuan. Ni bahayanya. Bila mana hati kita sudah galik dengan rasa suka, seronok dengan maksiat atau benda yang mensisiakan. Apa tu dia kata? Bila mana ada penyakit rohani ni,
bukan setakat begitu saja, bahkan dia akan menular, merebak, membawa barah yang berat kepada masyarakat dan keluarga. Jadi penuh janang tuan-tuan. Bila ada penyakit rohani seumpama ni, apatah lagi kalau penyakit rohani ni pula timpa kepada ketua keluarga ataupun ketua negara, lagi berat. Bila ketua keluarga seorang suami yang tidak ada hati yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, suami yang ada hati kerah, tak boleh nak tegur, tak boleh nak beri nasihat, bawa habis kan. Abang mana semayang lambat, cara apa aku mu. Tak boleh nak tegur sikit, jadi penuh keluarga. Bukan suami saja penuh kepada orang lain, anak bini, dan jadi penuh. Bila mana ketua keluarga jadi penuh. Hati yang tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati yang tidak ada takut pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, hati yang sombong, hati yang seronok dengan dunia, maka macam mana rumah itu akan hidup dengan perkara-perkara agama? Tak ada. Tak hidup dengan Quran. Kita sendiri kita tengok diri kita macam mana, tuan-tuan. Banyak mana dalam kehidupan rumah tangga kita hidup dengan bacaan Quran ke, atau hidup dengan TikTok ke, atau hidup dengan hiburan yang berdasarkan pada televisyen dan seumpama. Mana-mana. Diri kita sendiri ni lah, kalau kita bangun tidur, kita tepa, kita pergi hak mana dulu? Kita buka hak mana dulu? Quran ke handset dulu? Kita boleh tengok diri kita, kan? Banyaknya tuan-tuan, jauhnya diri kita. Lepas tu kalau kita keholok, kau jadi berat. Sebab tu kita kena cepat sedar, tuan-tuan. Kena cepat sedar. Sebab tu penting kita mari dengar ni, sekurang-kurangnya ada juga orang beri nasihat kepada kita. Lama kita balik rumah, betul balik keadaan. Biar ada jadual kehidupan keluarga kita. Waktu ngaji, waktu bersama keluarga, waktu nasihat-menasihat, waktu untuk membaca, memperdengarkan cerita-cerita. Sahabat saya, alhamdulillah, dia kata, maknanya setiap hari dia kata lepas semayang, dia akan kumpul keluarga dia. Dia akan baca hadis-hadis dan juga cerita-cerita sahabat. Sampai learning dia buat, dia kata. Sehingga anak puan kita cemu. Dia kata anak puan cemu, dia kata. Ayah dia tak ada mulai, tak boleh. Cerita. Tapi tak apalah. Benda tu penting, tuan-tuan. Untuk mendidik diri kita dan ahli keluarga kita, supaya kita sedar bahawa kita ni hamba Allah. Duduk atas dunia ni bukan semata-mata hidup gitu je. Kita ada matlamat. Hidup kita menjadi hamba kepada Allah. Hidup kita ialah mencari bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena pesan kepada ahli keluarga kita, kakak, abang ingat molek. Setara mana pun Allah Ta'ala beri kepada abang kerja buat, sedap kerja, datang gaji mahal, setara mana pun, ingat jangan lupa kita ni hamba kepada Allah. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga adik-beradik, jaga hubungan ahli keluarga, jaga sungguh. Dan jangan lupa juga tanggungjawab kita ialah sebagai orang yang mengajak manusia kembali kepada Islam. Tanggungjawab kita ada tanggungjawab khalifah. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, keluarga dan dalam negara kita. Ini pesanan yang perlu kita sebut semua kepada anak-anak kita supaya dia sedar bahawa aku ni ada tanggungjawab lain. Bukan hidup nak makan minum saja, ada tanggungjawab lebih besar lagi. Sebelum aku mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ramai mana di kalangan kita yang sebut benda tu kepada anak kita. Ramai mana yang kita sebut kepada anak kita, kakak, abang, adik. Kita kena ingat kita akan mati esok-esok sekarang. Nah, kita ditugaskan hidup di atas muka bumi atas khalifah. Itu ajak orang ataupun menegakkan Islam atas agama. Menegakkan Islam di atas dunia ini. Lepas tu kita hidup mesti dengan agama. Duduk di mana-mana pun jangan pisah diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita dalam keluarga kita atau akan datang kakak dengan keluarga kakak, abang dengan keluarga abang. Hidup di mana pun, kerja di mana pun, ingat jangan pisah diri dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Selalulah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Gilah dengar-dengar, jadikan dengar melalui ilmu itu sebahagian daripada perkara wajib dalam hidup kita. Ni antara pesanannya kita kena sebut semua pada anak-anak kita.
Supaya bila mana dia besar, bila mana dia berkeluarga, kita tak ada dah, dia akan buat apa yang kita pesan kepada mereka. Dan kalau dia buat apa yang kita ajar, inilah akan menjadi saham kita di hari akhirat. Ilmu yang kita sebarkan, orang ambil manfaat daripadanya. Ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang saya kongsi pada malam ni akan memberikan kesan kepada saya dan kita bersamalah. Dan kita dapat buat muhasabah, insya-Allah. Sekarang itulah tuan-tuan yang mampu saya kongsikan pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, kurang dan lemah daripada saya. Hakikatnya mari daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi